Imam Mahdi telah dibai'ah, telah dilantik ataupun telah disepakati oleh para ulama pelantikannya Imam Mahdi di Masjidil Haram, di depan Masjidil Haram, di depan Kaabah. Dan pada peringkat awal pemerintahan dia, antara perkara pertama sekali setelah dia ditabal ataupun dilantik oleh para ulama dan diikuti persetujuan oleh semua orang Islam yang ada di sekitar Mekah pada ketika itu. Dan pada peringkat awal ujiannya adalah tentera As-Sufyani yang akan menyerang Madinah dan Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa alahu ila yamiddin. Rabbi syah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi wa maghfirati wa ridwanihi wa husnul khatimah 'inda al ma' wa rafa'i darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yaumil qiyamah ala hadinihi wa kulli niyyah salih syamila khairatid dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita pada pagi ini, kita teruskan pengajian daripada kitab Kiamat Hampir Tiba, karangan almarhum Syekhuna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, dan Allah tinggikan darajat syurga beliau bersama para Nabi Siddiqin, Syuhada dan As-Salihin. Dan kita mengharapkan syafaat para ulama, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kitab ni daripada muka surat 168, ya. Kan 168, tajuk 8.3 tu. Situ ke? Ha? Oh, ni tanda tempat lain kot ni. Sorry. Sekejap, kat mana tanda tu? Oh, ya, 135. Ni masjid lain. Masjid. Sekejap, mana pen? Pinjam pen ni orang. Ni Darul Ihsan. Muka surat 131 135. Ada dua tanda pula dah. Okey, 135. Pertempuran antara tentera Imam Mahdi dengan As-Sufyani. Kita masih dalam peringkat awal pemerintahan Imam Mahdi. Imam Mahdi telah dibai'ah, telah dilantik ataupun telah disepakati oleh para ulama pelantikannya Imam Mahdi di Masjidil Haram, di depan Masjidil Haram, di depan Kaabah. Dan pada peringkat awal pemerintahan dia, antara perkara pertama sekali setelah dia ditabal ataupun dilantik oleh para ulama dan diikuti persetujuan oleh semua orang Islam yang ada di sekitar Mekah pada ketika itu. Dan pada peringkat awal ujiannya adalah tentera As-Sufyani yang akan menyerang
Madinah dan Mekah. Tentera Sufyani, siapa dia? Sufyani adalah penguasa yang sangat kejam, yang sangat rakus, berada di Syam, menguasai negara Syam, Syria. Kita nampak sekarang yang berlaku pun dah teruk dah kan, apa yang berlaku di Syam, Syria. Tapi mungkin tentera Sufyani lebih dahsyat daripada apa yang ada sekarang, lebih kejamnya. Macam mana kekejamannya wallahu alam. Tapi antara tindakannya, bila dia pun dengar kabar tentang hampir kemunculan Imam Mahdi, maka dia pun hantar batalion tentera yang ramai menuju ke Mekah. Sampai tentera tersebut bila sampai di Madinah dulu sebelum ke Mekah, maka antara kerja mereka bunuh semua keturunan Rasulullah. Kalau tahu je keturunan Nabi, semua dia bunuh. Sebab tujuan dia nak bunuh Imam Mahdi. Mungkin kalau Imam Mahdi masih ada di Madinah, dia akan bunuh semua sekali. Keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dah selesai, dia akan bergerak ke Mekah. Maka ketika itulah yang Nabi sebut wa kanu bi baida, bila mereka sampai di kawasan tanah lapang, maka Allah yukhsafu bihim awwaluhum wa akhiruhum. Allah tenggelamkan semua sekali. Semua yang lalu situ semua tenggelam dalam tanah dan jadi kubur terus. Macam tanah jerlus gitu kan, jadi kubur terus. Ketika itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, di situ bukan saja tentera aja yang lalu, mungkin orang tempatan, peniaga, orang yang lalu lalang yang tak terlibat dengan tentera pun mati juga. Nabi kata semua sekali mati. Yang kena lalu tempat tu semua tenggelam. Walakin yub'atsu ala niyatihim, kata Nabi, tapi mereka akan dibangkitkan di mahsyar nanti bergantung pada niat masing-masing. Niat masing-masing. Kalau dia terlibat dengan kejahatan, mati kufur lah, na'udzubillah. Kalau dia tak terlibat, dia hanya mungkin lalu, mungkin nak pergi umrah ke contohnya, jatuh situ, mati di situ, matinya mati syahid. Itu berlaku di mana tempat tersebut, Baidah tu dikatakan tak jauh daripada kota, daripada Masjid Nabawi. Lebih kurang, kalau kita ukur sekarang, lebih kurang tak sampai 10 km. Baidah dekat dengan Masjid Bir Ali, dekat kawasan Masjid Bir Ali. Tapi kawasan Bir Ali pun bukanlah kecil kan, kita tak boleh nak tunjuk tang tu ke tang ni, wallahu alam. Tapi berdekatan, kata ulama, berdekatan dengan kawasan Masjid Bir Ali, kawasan tanah lapang. Jadi akan terlibat juga orang yang pergi umrah. Mungkin bas dia jatuh situ ke, wallahu alam, akan jadi juga. Tapi mati mereka mati syahid kan. Semuanya mati kecuali daripada kalangan tentera hanya 2 orang je yang selamat. Tentera tu 2 je sengaja Allah selamatkan. Satu seorang akan balik kepada Syria, Syam, bawa berita bahawa tentera dah mati. Dan satu lagi dia terus perjalanan sampai Mekah, sampai berita pada Imam Mahdi bahawa dia ni tentera nak serang sekian. Sehingga Imam Mahdi respon balik, dia kumpul balik tenteranya, maka dia lantiklah komander dia ataupun general dia adalah Syu'aib bin Saleh, lelaki yang telah diberi nama oleh Nabi SAW, Syu'aib bin Saleh, yang akan jadi general tentera dia. Syu'aib bin Saleh daripada Bani Tamim. Yang dulu kita sebut Bani Tamim ni satu bangsa Arab, keturunan Arab. Tapi memanglah dia punya fizikal dia tak nampak kearaban sangat. Arab kan tingginya, jambangnya, dia tak macam tu. Dia yang janggut nipis dan sebagainya disebut dalam sifat-sifat Syu'aib bin Saleh. Siapa yang menjadi tentera kepada Syu'aib bin Saleh pasti akan berjaya. Walaupun dia orang tua, walaupun dia orang yang ada sakit, penyakit ke, dia akan jadi tentera yang kuat. Kalau matinya mati syahid. Dan antaranya Syu'aib bin Saleh akan kerah tentera-tentera yang ada di situ. Yang layak menjadi tentera Imam Mahdi adalah orang yang kuat imannya, bukan kuat fizikal. Fizikal tu bukan pilihan, bukan ciri utama tentera Imam Mahdi. Cirinya adalah kuat iman, kuat ibadah malam, insya-Allah. Dan dia mengumpulkan tentera terus menuju ke Syam, serang balas kepada tentera Sufyani tadi ni. 4.8 kita tengok tajuk kita, pertempuran antara tentera Imam Mahdi dengan As-Sufyani. Sufyani ni apa, dia punya general, pemerintah
yang kejam tadi ni. Setelah Imam Mahdi mengumpulkan kekuatannya, beliau akan terus memulakan operasinya dengan menyerang As-Sufyani yang zalim itu. Maka akan terjadilah satu pertempuran yang sengit antara tentera pimpinan Imam Mahdi dengan tentera pimpinan As-Sufyani di suatu lembah yang berhampiran dengan Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis pun dikira Syam. Syam luas. Kalau Syria kecil, Damsyik lagilah bandaraya aja. Syria negara. Syam ni empire lagi besar. Berapa negara dalam Syam? Syria, Jordan, Palestin, Baitul Maqdis tu, dan juga Lebanon termasuk dalam Syam. Sekarang dah pecah-pecah dah. Itu semua Syam. Jadi sebenarnya dulu center bagi Syam adalah Baitul Maqdis. Jadi lembah yang berhampiran dengan Baitul Maqdis mungkin antara negara Syam, negara Syria ataupun Jordan, antara demikian. Sebab dia semua sempadan tu. Baitul Maqdis ada sempadan dengan Syria, ada sempadan dengan Jordan, ada sempadan dengan Lebanon. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan di pihak tentera Sufyani. Di mana tentera Imam Mahdi datang, semua menang. Semua musuh akan kalah. Termasuk Sufyani, walaupun dengan ketenteraan, dengan alat, dengan segalanya senjata yang hebat, tapi kalah. Sebab dia bantuan daripada Allah. Tentera Imam Mahdi. Dan akhirnya Sufyani sendiri dapat ditangkap dan dibunuh berdekatan gereja di Tur Zaita. Ini sebahagian daripada dalam Baitul Maqdis. Berhampiran dengan Masjid Al-Aqsa. Saya tak tahu mana satu gerejanya, tapi ada satu gereja yang besar yang sebahagian Kristian apa tak tahulah. Dia banyak Kristian kan, Katolik lah apa benda ni, yang dianggap gereja yang paling utama. Memang sebelah dekat-dekat dengan Masjid Al-Aqsa, pagar Masjid Al-Aqsa tu. Kalau pergi bulan 10 memang sesak dengan orang Kristian. Dia akan datang pada bulan 10, 9, 10 gitu. Termasuk Kristian Malaysia pun kita jumpa juga. Malaysia pun pergi. Banyakkan yang bukan inilah, bukan Melayu lah kan. Memang bukan Melayu lah, yang bukan Islam. Jadi adalah upacara dia orang apa benda kita pun tak tahu kan, di Tur Zaita, gereja tersebut. Maka dengan itu Imam Mahdi telah menguasai kebanyakan negara di Asia Barat. Itu permulaan. Setelah tu kawasan tu semua dia pergi, semua dia kuasai. Itu permulaan dia menjatuhkan tentera Sufyani. Jadi seolah tentera yang ada sekarang ni kita nampak dah kejam kan, tentera rejim Asad ni. Mungkin Sufyani lebih dahsyat, dan ini baru tangga yang pertama ke yang kedua, Allah alam kan. Lebih teruk dia akan datang nanti. Okey, seterusnya tentera Imam Mahdi ni, empire dia bukan sekadar di Asia Barat tu je, negara tu je dia kuasai, tapi di Baitul Maqdis dia hanya mengambil Masjid Aqsa je. Dia tak perang dengan Yahudi yang ada Palestin. Kita sebut dulu apa sebab dia tahu bukan tugas dia, bukan kerja Imam Mahdi. Sebab dia tahu kerja lawan Yahudi, bunuh Yahudi ni kerja nanti Nabi Isa tu. Sebab tu dia hanya merampas semula penguasaan Baitul Maqdis daripada tentera Zionis. Sekarang ni dah dia orang kuasai dah Masjid Al-Aqsa. Sebab masjid tu apa nak berlaku pun mesti minta arahan, minta kelulusan daripada dia dulu kan. Sebab tu nampak penguasaan dia sekarang. Walaupun orang Islam boleh masuk semayang lagi kan. Ada ketika dia tutup lah. Kita nak masuk semayang tak boleh kan. Tu nampak dia kuasai, tapi sampai satu masa Imam Mahdi akan ambil balik. Di masjid tersebut dikuasai oleh tentera Imam Mahdi dan dijadikan situ center pemerintahannya. Satunya tentera Imam Mahdi meluaskan empire, pergi ke tempat-tempat tertentu, antaranya menundukkan India, dia kata. Setelah itu Imam Mahdi mengirim pula tenteranya ke India, dan dalam masa yang singkat India akan dapat ditakluki. Lalu ditawanlah raja-raja Hindu dan diikat tangan mereka untuk diserahkan kepada Imam Mahdi. Begitu pula akan banyak khazanah India yang dipindahkan ke Jerusalem. Khazanah Baitul Maqdis tu banyak harta-harta khazanah di bawah. Dah berzaman banyak dah dicuri keluar daripada Baitul Maqdis oleh orang Yahudi semua ni.
Yahudi yang lari keluar daripada situ. Antaranya Yahudi di India yang simpan banyak khazanah yang ada dalam tu. Maka Imam Mahdi ambil balik benda-benda yang dalam Baitul Maqdis ni, dia ambil, dia simpan balik di Baitul Maqdis. Wallahu alam apa benda kita pun tak tahu. Tapi yang jelasnya tabut Nabi Musa, Nabi Harun. Tabut tu makna kalau kita sebut Melayunya peti simpanan khazanah Bani Israel semenjak Nabi Ibrahim lagi. Apa dia yang ada dalam tu disebut antaranya baju Nabi Ibrahim yang dicampaklah api tu, cebisan kain tu masih ada. Yang mana dikatakan cebisan kain tu pernah diwarisi kepada Nabi Ishak, Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub bagi pada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf didengki oleh adik abang-abang dia semua, dicampak dalam perigi tu kan, ada cebisan baju tu. Sebahagian lah, bukan semua, bukan selai bajunya, sebahagian cebisan kain tu. Maka kain tu Nabi Yusuf simpan sampai dia jadi pemerintah, sampai berjumpa balik dengan family abang-abang dia semua datang minta sedekah makanan. Maka dia suruh balik baju ni, campak ke muka ayah yang dah buta tu, Nabi Yaqub. Campak ni dia celik balik. Dikatakan kain tu adalah kain cebisan yang Nabi Yaqub pernah bagi Nabi Yusuf simpan, bawa. Sebab tu Nabi Yaqub yakin Nabi Yusuf tak mati. Abang-abang dia kata mati dah, kena makan serigala. Dia percaya tak mati. Tapi dia tak boleh nak buat apa, dia diam je lah. Sedih je kehilangan Yusuf. Dan antaranya juga Taurat Nabi Musa AS, cebisan Taurat yang pecah. Ketika Nabi Musa turun daripada Bukit Tur Saina, bawa keping batu yang ditulis Taurat, turun bawah, tengok kaum dia sembah berhala pula. Jadi Musa macam marah, naik angin, marah, hempas batu tu, pecah sikit. Maka pecahan tu disimpan dalam tabut. Tongkat Nabi Musa disimpan dalam tabut. Itu dikatakan khazanah besar tu, disimpan dalam tabut tersebut, hilang daripada Baitul Maqdis. Di zaman Bukhtansar menjajah, sebut dalam Quran tentang khazanah dicuri oleh Bukhtansar, bawa ke Rom. Tapi peti itu tak tenang. Maka Bani Israel ketika itu tak ada pemerintah yang boleh jaga Baitul Maqdis. Maka mereka minta pada Nabi yang ada zaman tu, Nabi Syamuel, supaya Nabi Syamuel ni lantiklah mana-mana di kalangan Bani Israel ini sebagai pemerintah, supaya boleh jaga negara Baitul Maqdis ni. Baik, Nabi Syamuel munajat pada Allah, Allah bagi namanya Talut. Kisah Talut dalam Quran. Bila sebut, isytiharkan Talut pemimpin kamu. Maka orang kata, Talut? Siapa je Talut ni? Tak layaklah dia. Dia bukan orang daripada yang hartawan, harta banyak, daripada keturunan bangsawan dan sebagainya. Ni orang kampung biasa je, takkan nak lantik dia. Orang bantah dah arahan Nabi Syamuel. Nabi Syamuel kata, kamu yang minta, aku minta pada Allah, Allah bagi nama tu, terima je lah. Tak, kami tak percaya, itu saja-saja arahan kau, bukan perintah Allah ni. Dia orang tak percaya. Akhirnya Nabi Syamuel kata, yakin, kamu kena yakin bahawa dia adalah lantikan Allah. Tanda dia, tabut akan balik ke rumah dia. Tabut yang dicuri oleh Bukhtansar tadi akan balik ke rumah dia. Orang kata mengarut lah, mana boleh tabut nak balik, siapa nak hantar mai? Duk mana tabut tu? Tak lama malamnya, besoknya, tabut tu betul-betul dibawa oleh kereta kuda datang ke rumah Talut. Tak ada siapa yang bawa. Rupanya tabut yang dicuri Bukhtansar ni letak di Rom. Dia orang sembunyi di bawah bangunan bawah tanah. Tengok besok duduk atas. Siapa bawa naik? Tak tahu. Letak lagi bawah, dengan rantai semua, duduk atas lagi. Letak, duduk atas lagi. Maka wanita yang diculik daripada dia Bani Israel, wanita yang Bani Israel tu yang salihah, dia kata peti ni takkan tenang duduk sini kecuali kamu hantar balik Baitul Maqdis, kan? Maka dia orang kata siapa nak berani hantar, akhirnya letak atas kuda itulah bawa sampai ke depan rumah Talut. Tu pun dah ada bukti Talut dapat peti tu. Tak percaya juga, sebahagian dah engkar pada arahan Nabi. Panjang cerita Talut, sehinggalah daripada Talut lawan dengan Jalut.
Betul, Talut menang menewaskan Jalut, tentera yang digeruni pada zaman tu. Tapi dalam tentera Talut ni ada seorang anak muda nama Daud. Itulah Nabi Daud AS. Dialah yang bunuh Jalut tersebut. Itu ceritanya. Khazanah tu asyik dicuri keluar, masuk mai. Ada lagi yang benda yang dia disembunyi daripada luar, daripada Baitul Maqdis, akan dibawa balik oleh Imam Mahdi. Sebenarnya berita pencerobohan bangsa Rum Eropah Timur di kawasan Amaq dan Dabiq. Amaq Dabiq iaitu di kawasan di Syria. Tidak lama setelah itu sampailah berita bahawa bangsa Rum telah menceroboh masuk ke kawasan Amaq dan Dabiq, suatu kawasan berhampiran kota Halab, Aleppo, iaitu satu bandar terkenal di Syam, di Syria. Bandar Halab di utara Syria, di perbatasan Turki dekat dengan Turki, tak jauh, di Halab. Masya-Allah, bandar ni, kawasan Syria memang cantik. Mungkin yang pernah pergi tengok, saya alhamdulillah sebelum perang pernah pergi, nampaklah cantiknya bandar dia orang dengan pokok zaitunnya dan sebagainya. Kami sampailah di Halab dengan Syekh Fahmi Zamzam. Cuma waktu tu teringin nak pergi Turki lah, lintas badan. Masa tak cukup, tak jadi pergi. Tapi sekarang ni dia orang kata tak ada rupa Halab. Tak ada rupa yang cantik tu. Semua bangunan hancur, semua hancur. Mendengar berita ini, Imam Mahdi terus berangkat bersama-sama tenteranya untuk menangkis pencerobohan tersebut, dan akhirnya beliau berhasil membuatkan tentera Rom berundur sehingga mereka lari pulang ke negara mereka. Jadi itulah negara Syria ni, negara yang selagi Imam Mahdi tak ada, begitulah jadinya, tak amannya. Perang. Itu juga dalam hadis lain yang sebelum ni Nabi pernah sebut, tak akan berlaku kiamat kecuali akan berlaku pembunuhan, perang demi perang. Dia tak stop, tak berhenti tu. Sampai sekarang ni tak berhenti lagi. Walaupun reda tapi masih ada. Perang-perangnya. Sampai Imam Mahdi muncul pun masih ada, sehinggalah Imam Mahdi dapat benteras semua tentera tersebut. Tentera Kristian ni, Rom. Mereka datang lagi nak ambil, jajah lagi negara tersebut sehingga dihalau keluar. Pembebasan Konstantiniyah Agung. Tentera Imam Mahdi bukan hanya sekadar berhasil membuat tentera Rom berundur, tapi mereka juga dapat menaklukki kota Konstantiniyah Agung. Lalu beliau membahagikan harta rampasan perang di kalangan mereka. Ketika Imam Mahdi sibuk membahagikan harta rampasan tersebut, hendaklah terdengarlah satu teriakan yang sangat kuat sekali yang hampir didengari oleh keseluruhan tenteranya. Suara itu mengatakan, "Cepatlah kamu pulang. Dajjal telah berkuasa di negara kamu, di Syam, Syria." Di Baitul Maqdis, di sepadan itulah antara Syria, Jordan, Baitul Maqdis. Jadi dah dengar berita palsu. Orang kata, Dajjal, dia orang ni dah di luar daripada tu, luar daripada Syam, pergi ke kota Konstantiniyah. Sebahagian kata di Turki lah, wallahualam. Pergi sana, dan dia kata balik semula ke Baitul Maqdis sebab Dajjal dah dapat kuasai. Rupanya suara tersebut suara syaitan, bukan yang betul. Dajjal telah berkuasa di negeri kamu. Suara ini sebenarnya suara syaitan, berita dusta. Kita tak dapat nak gambar suara tu macam mana, kan? Umum dengan mikrofon ke, kan? Tersebar masuk berita TV ke? Wallahualam. Ia tidak benar. Tetapi tentera Imam Mahdi tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Jadi bila dengar macam tu, dia orang lari juga daripada Konstantiniyah tadi ni, mereka lari balik ke Syam. Nak pertahankan balik. Lalu mereka cepat-cepat pulang ke Baitul Maqdis dan tidak mempedulikan harta rampasan yang ada pada tangan mereka tinggal. Gitu je. Bila mereka sampai Baitul Maqdis, barulah mereka sedar bahawa berita tadi, kemunculan Dajjal itu berita bohong yang didatangkan oleh syaitan, dari syaitan. Sebenarnya Dajjal muncul waktu tu, tapi bukan di situ. Waktu tu Dajjal dah keluar, tapi Dajjal tak ada di situ. Di mana mula keluar Dajjal? Di sempadan antara Syria sebelah Iraq.
Syria dengan Iraq, bukan Syria dengan Baitul Maqdis, sempadan yang lain. Jadi Dajjal mula situ, dia tak datang lagi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis merupakan destinasi yang terakhir Dajjal, bukan pada destinasi awal. Dia mula situ, dia akan pergi ke Khurasan. Nanti cerita Dajjal nanti sampai ke Khurasan. Khurasan di mana? Khurasan pun dulu satu negara besar, tapi telah ni dah dipecah dan empat buah negara kot yang ambil Khurasan. Antara Iran dah ambil sebahagian Khurasan, Afghanistan dah ambil sebahagian Khurasan, Uzbekistan atas, jirannya itu Kazakhstan ke apa kan. Jadi pecahan Khurasan tu dah masuk sana sikit, sana sikit, sini sikit. Tapi laluan Dajjal dia masuk ke Khurasan dan ke Asfahan, Iran. Itu laluan Dajjal. Tapi dia tak sampai ke sini pun. Cuma syaitan yang sebarkan dah sampai supaya nak bawa tentera Mahdi keluar daripada Konstantin tadi ni kan. Dajjal itu berita kemunculan Dajjal itu berita bohong yang datang dari syaitan. Setelah tentera Imam Mahdi meninggalkan Konstantiniyah, bangsa Rom ambil balik. Dia kuasai balik negara tu. Dah tentera dia balik ke sini, sana dia orang rampas balik. Mengambil semula negeri, bangsa Rom mengambil semula negeri mereka yang telah ditinggalkan oleh tentera Imam Mahdi. Saya pernah ingat Syekh Fahmi Zamzam hurai, Konstantiniyah ni mungkin bukan Turki, bukan Konstantin Turki. Dia kata mungkin di Eropah, kawasan Eropah yang belah Rom, negara Rom sana. Sebab tu dia sebut Konstantiniyah Agung, masuk pusat pemerintahan untuk Kristian. Wallahu alam tempat sebenarnya. Mungkin dia kata, dia pun kata mungkin, sebab ada aqwal ulama mengatakan bukan di Turki. Sebab kita nampak Turki sekarang ni memang negara Islam dah kan. Okey. Dan mereka membunuh, maksudnya mengambil semula negeri mereka yang telah ditinggalkan oleh tentera Imam Mahdi, dan mereka membunuh dan menyeksa mereka yang tinggal, orang Islam yang ada. Orang Islam yang dulu gerak bebas, jadi orang Kristian kuasai balik, bunuh semua orang Islam. Mereka membunuh dan menyeksa mereka yang tertinggal daripada tentera Imam Mahdi yang masih belum sempat pulang. Termasuk orang Islam tempatan yang ada situ. Semua tentera Imam Mahdi dibunuh oleh musuh yang ada di situ, sebab pemimpin dia di sana. Sebab dia tadi Syu'aib bin Saleh dan Imam Mahdi berada patah balik ke sana. Semua tentera Imam Mahdi dibunuh oleh musuh sehingga tidak tinggal seorang pun orang Islam di tanah bangsa Rom itu. Tapi tak lama, dia orang datang serang balik. Dah tahu sana tak ada apa-apa pun berlaku, Dajjal tak ada pun. Dia orang datang balik ke situ dan kuasai semula. Imam Mahdi ambil balik negara Konstantiniyah Agung ni. Tentera yang tertipu tadi menjadi kesal, lalu mereka membuat keputusan untuk menyerang Rom kali yang kedua. Maka dengan semangat yang membara dan keimanan yang teguh, mereka kembali mengepung kota Konstantiniyah. Kuasai balik, sehingga tentera Rom kalah balik, dibunuh balik. Maka pada pagi hari yang ketiga, mereka beramai-ramai melaungkan takbir Allahu Akbar. Lalu runtuhlah satu penjuru pertahanan musuh yang membuat mereka menjadi panik dan lari tonggang langgang. Masya Allah, laungan tu je Allahu Akbar dah menjadi semangat dan kekuatan untuk tentera Imam Mahdi. Dengan itu kota Konstantiniyah dapat direbut kembali dan tentera Imam Mahdi mendapat semula harta rampasan yang lebih banyak lagi daripada peperangan pertama dulu. Sehingga khazanah Masjid Al-Aqsa yang pernah dicuri oleh bangsa Rom akan diambil kembali oleh Imam Mahdi. Ini sebab ulama mengatakan Konstantiniyah ni bukanlah Turki. Kan? Sebab di negara itu bukan negara Islam. Kalaulah itu Turki, nescaya khazanah tersebut mungkin dah hantar balik ke Baitul Maqdis. Awal-awal lagi dah hantar balik dah. Imam Mahdi akan ambil balik harta dan akan diletakkan kembali di Masjidil Aqsa, pusat pemerintahan Imam Mahdi. Bawa balik semula ke sana.
Pada zaman pemerintahan Imam Mahdi ini akan wujud keberkatan dan nikmat. Dah mula dah kemakmuran Islam. Walaupun belum menyeluruh, Imam Mahdi belum menyeluruh. Kawasan yang dia ambil hanyalah di Baitul Maqdis, Syria dan juga Konstantinia ni, empire kawasan tersebut sahaja yang dikuasai. Tapi dah rasa kemakmuran. Belum kemakmuran menyeluruh. Sebab menyeluruh nanti zaman Nabi Isa. Pada zaman pemerintahan Imam Mahdi ini akan wujud keberkatan dan nikmat yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran keadilan pemimpin. Memang bila pemimpin yang adil, Allah akan curahkan keberkatan negara tersebut, barakah. Ketika itu bumi akan mengeluarkan buah-buahan, biji-bijian dan juga segala galian-galian harta kemakmuran. Umat Islam akan hidup dalam keadaan makmur, harta benda melimpah ruah, pemerintah yang adil, harta kekayaan dibagi-bagikan dengan penuh adil kepada semua rakyat. InsyaAllah pemerintahan Imam Mahdi, itu yang kita idam-idamkan, pemerintahan yang adil, sehingga keberkatannya dirasai oleh orang Islam pada zaman tu, tapi tak menyeluruh, tak sampai ke negara kita Islam di sini, belum lagi. Imam Mahdi tak sampai sini pun. Mengikut Imam Al-Barzanji, Syekh Ja'far, Imam Ja'far Al-Husaini Al-Barzanji, dalam kitabnya Al-Syiah, selalunya kita dengar Barzanji ni kitab maulidnya kan, qasidah maulidnya. Dia juga memang dia lah, dia bukan ulama buat maulidnya, ulama menguasai segala ilmu, ahli Madinah, dia lahir di Madinah. Barzanji ni nisbah kepada negara mak ayah dia dulu di Iraq sana, Barzanjah. Dan dalam kitabnya Isya'ah, halaman 91 sehingga 107, besar kemungkinan zaman keadilan dan kemakmuran ini bukan setelah pembukaan kota Konstantinia Agung ini, tapi ia akan berlaku setelah turunnya Nabi Isa. Dia kata zaman ni zaman Nabi Isa. Jadi jarak Imam Mahdi dengan Nabi Isa tak jauh mana pun, hanya setahun lebih saja jarak dia. Setelah Imam Mahdi menguasai Baitul Maqdis, dengan datang Nabi Isa tu dalam masa setahun lebih sikitnya, hampir-hampir setahun setengah saja. Sebab apa? Sebab waktu tu Dajjal dah keluar. Bila Dajjal dah keluar, Dajjal penjajahan seluruh dunia ni hanya 40 hari. Tapi 40 hari bukan kiraan kita sekarang. 40 hari kiraan dia, kiraan Dajjal, hari Dajjal. Tak sama dengan kiraan kita. Nabi sebut hari pertama kemunculan Dajjal, hari pertama kemunculan Dajjal, matahari Allah stop. Dajjal perintah pada matahari itu stop, Allah izinkan sepanjang setahun. Satu hari pertama tu macam setahun, 6 bulan matahari, 6 bulan gelap tak ada matahari, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Hari pertama dah setahun dah. Hari kedua macam sebulan, 15 hari 15 hari, dah setahun sebulan. Hari ketiga macam seminggu kata Nabi, macam seminggu, dah baru 3 hari dah jadi setahun, sebulan seminggu. Baki lagi berapa hari? 37 kan? 37 tu berapa bulan pula? Sebulan seminggu lagi. Jadi berarti selama pemerintahan 40 hari tadi ni hanya setahun 2 bulan 2 minggu. 40 tahun tu nilai jam kita, tarikh kita setahun 2 bulan 2 minggu. Itulah sampai Imam Mahdi datang, penghujung Nabi Isa nanti. Penghujung bukan maaf saya, Nabi Isa datang penghujung Dajjal. Jadi jarak antara Imam Mahdi dengan Nabi Isa tu setelah peristiwa Konstantinia ni ada setahun 2 bulan 2 minggu sahaja. Jadi bila Dajjal dah kena bunuh, barulah rasa kemakmuran menyeluruh. Jadi ada dua pendapat. Kemungkinan kemakmuran kecil di kawasan pemerintahan Imam Mahdi berlaku pada zaman Imam Mahdi sebelum Nabi Isa datang. Dan kemakmuran umum seluruh negara Islam, iaitu zaman Nabi Isa nanti. Dajjal dah mati, Dajjal kena bunuh dah. Barulah mula kemakmuran. Dajjal dah kena bunuh, Ya'jud Ma'jud pun dah kena hancur dah, barulah mula zaman kemakmuran dunia.
yang digambarkan sebiji buah delima tu boleh makan satu family kenyang. Dia tak jadi kaya. Bukanlah makmur tu makna semua jadi kaya-kaya. Tak. Tapi berkat. Walaupun harta dia sikit tapi cukup. Cukup dan boleh buat amal ibadah dan sebagainya. Dan tak perlu nak curi harta orang pasal dia rasa dapat sikit dah. Apa yang ada sikit tu dah cukup untuk kehidupan mereka masing-masing. Semua negara Islam. Akan diceritakan nanti dalam bab Nabi Isa. Jadi tetapi ia berlaku di zaman turunnya Nabi Isa AS tu pendapat Imam Barzanji ni. Dan setelah beliau membunuh Dajjal dan selepas kematian bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jadi sifat-sifat keadilan dan kemakmuran yang disebutkan akan berlaku pada zaman Nabi Isa AS ialah ketika Nabi Isa AS dan Imam Mahdi hidup pada zaman yang sama. Dia akan jumpa dia berdua tu pada penghujung hayat Dajjal. Penghujung hayat Dajjal. Dan Imam Mahdi pun hidup pada zaman yang sama, iaitu setelah pembunuhan Dajjal dan musnahnya bangsa Ya'juj Ma'juj. Jadi Imam Mahdi akan sekarang waktu ni Imam Mahdi jadi khalifah umat Islam. Khalifah umat Islam. Ini yang Nabi sebut khalifah selepas aku. Dalam sebuah hadis, khalifah selepas aku selama 30 tahun. Setelah tu adalah monarki raja-raja. Bukan dinamakan khalifah. Takkan ada khalifah sehinggalah datang khalifah Islam iaitu Imam Mahdi pula. Itu baru khalifah. Jadi kalau sekarang ni nak war-war bagi negara Islam jadi khalifah takkan berlaku. Zaman Imam Mahdi baru mula balik khalifah setelah dah tamat 30 tahun setelah wafat Nabi SAW. Jadi setelah Nabi Isa datang, maka Nabi Isa lah jadi khalifah umat Islam. Macam pas button daripada Imam Mahdi bagi pada Nabi Isa. Setelah berlalu 7, 8 atau 9 tahun tempoh kemakmuran. Setelah mana? Setelah Dajjal mati, Ya'juj Ma'juj dah hancur lah. Mungkin berlaku makmur 7 tahun atau 8 atau 9 dalam sebahagian riwayat yang khilaf. Waktu itulah hidup makmur ni. Tak ada orang nak curi, orang Islam nak curi. Orang Islam rasa tak cukup apa yang dia ada, tak pernah rasa. Kan? Sehingga zaman kemakmuran tu seolah macam orang nak bagi zakat pun tak ada orang nak terima. Walaupun ada orang miskin, harta tak banyak, tapi dia pun macam tak nak terima. Dia kata aku dah cukup dah. Hidupku dah cukup. Makmurnya. Ya. 7, 8 atau 9 tahun tempoh kemakmuran ini, dunia Islam sekali lagi akan dilanda ujian besar. Bahkan ujian terbesar sekali dalam sejarah dunia sejak Nabi Adam AS sampai hari kiamat, iaitu munculnya Dajjal. Ya. Jadi sama ada 7, 8, 9 tahun ni pada zaman Imam Mahdi sebelum Nabi Isa, ataupun mungkin lebih kuat pendapat mengatakan zaman Nabi Isa dan Imam Mahdi serentak. Munculnya Dajjal yang akan membuat kerosakan dan kekufuran di atas muka bumi ini. Maka inilah judul perbicaraan kita pada bab yang akan datang. Muncul Dajjal. Dajjal dah keluar sebelum Nabi Isa turun. Nabi Isa turun ni ketika penghujung Dajjal. Okey, sekadar tu ada soalan apa berkaitan dengan Imam Mahdi, tuan-tuan? Maka dia ubah pula Syekh Fahmi kita, ubah kepada tajuk berkaitan dengan Dajjal, kerana Imam Mahdi tetap dia jaga Baitul Maqdis. Mungkin berlaku perang kecil sementara Dajjal dah muncul di sempadan Iraq dan Syam, dan dia terus menjelajah. Baru-baru ni tak tahulah, orang dah sebar-sebar video berkaitan dengan orang Yahudi ni dah jumpa dengan Mesiah Dajjal dia. Kan? Ada seorang lelaki yang ajaib, anak muda, yang diagungkan oleh orang Zionis, pendeta-pendeta Yahudi ni. Maka anggap inilah Dajjal dia orang. Dajjal ni bagi kita musuh, tapi bagi Yahudi itulah pemimpin dia orang, yang dinanti-nantikan. Jadi dia kata dah keluar dah. Wallah alam betul tak betul, kita rasa mungkin tak lah kot, kan?
Sebab Dajjal, ya mungkin boleh jadi betul juga, wallah alam, kita tak pasti. Sebab dia belum isytihar dia sebagai Dajjal. Kita kenal itu Dajjal bila hari dia isytiharkan dia Dajjal, dia Tuhan, akulah Tuhan. Dia mengaku itu baru nampak power Dajjal tu. Dajjal tu dah ada lama dah. 3 jenis manusia yang Allah panjangkan usia. Dajjal, Nabi Isa dan juga Nabi Khidir alaihissalam. 3 manusia yang Allah panjang ribu-ribu tahun umur dia. Manusia yang 1000 tahun umur. Dajjal dah lahir sejak lama dah. Nabi Isa kita tahu dah diangkat di langit, belum mati, tapi dia akan turun semula dan akan jumpa di akhir zaman nanti. Kan? Jadi kalau ikut hitung daripada tarikh lahir Nabi Isa, kalau turun nanti dah berapa ribu tahun dah umur dia. Kan? Dan Nabi Khidir alaihissalam yang akan ada cerita dia nanti di hujung pertengahan tajuk ni nanti insya-Allah. Sebab tu Nabi Khidir ni belum, walaupun sebahagian ulama kata dia dah mati, tak mungkin dia hidup sampai sekarang. Kalau dia hidup sampai sekarang, bagaimana nak dianggap Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir? Dia Nabi, Nabi Khidir pun Nabi. Tapi sebagian ulama yang mengatakan tak, dia masih hidup, tak mati lagi, masih hidup. Sebab pengalaman ulama yang terkini yang ni pun pernah jumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Pernah jumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebab tu jadi tentang Nabi Khidir ni banyak khilaf. Adakah dia Nabi tak Nabi? Sebab ulama yang mengatakan dia masih hidup dan dia bukan Nabi. Kalau dia Nabi, tak mungkin dia hidup sebab Nabi akhir Nabi Muhammad SAW. Dipatahkan hujah tu, tak, kalau dia hidup, dia sebagai Nabi, masih hidup sampai hari ni pun, tak semestinya Nabi Muhammad bukan terakhir. Nabi Muhammad tetap terakhir. Sebab terakhir diambil kira pengutusan, diutuskan. Jadi Nabi yang terakhir diutus Nabi Muhammad. Nabi Khidir alaihissalam zaman Nabi Musa tu, dia dah Nabi dah waktu tu. Jadi pembincangan dia khilaf. Tentang hidup mati pun khilaf. Tapi atas pengalaman ulama-ulama yang ada, maka mereka katakan Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Dan ada tugas dia terakhir nanti bertemu dengan Dajjal, menentang Dajjal nanti. Okey, kita tengok Dajjal pembawa fitnah. Ujian Allah Ta'ala menerusi makhluknya yang bernama Dajjal ini. Ialah dia hidup awal dah, lama dah, tapi dia bukan nama Dajjal lagi selagi dia belum mengaku menjadi Tuhan. Dajjal ni kita tak tahulah nak nama sekarang nama apa, kita sebut Dajjal je lah, bakal Dajjal contohnya. Dajjal ni pada peringkat awalnya dia jadi lelaki yang soleh di kalangan bangsa Yahudi. Soleh, ahli ibadah, orang yang taat pada perintah agama dia orang lah. Dan sampai satu peringkat orang angkat dia, anggap dia sebagai Nabi. Anggap sebagai Nabi. Tadi kita cerita tadi, mungkin tak tahulah, saya tengok dalam video disebarkan TikTok ni kan. Dia buat uraian, dia kata di sana dah ada orang yang menganggap budak muda nama apa, ada nama dia orang sebut. Sebab dia boleh buat benda yang magic lah. Kalau penyakit yang tak bukan boleh berubat, dia hanya pegang baca doa sembuh sungguh. Kan? Dia boleh buat magic macam tu sehingga orang anggap dia ni lah akan jadi pemerintah Dajjal nanti. Yahudi menganggap, orang Yahudi anggap. Kita orang Islam tak peduli pun. Hal tu jangan peduli pun. Kau nak mengaku Dajjal kau, selagi kau tak mengaku, tak ada sungguh tanda-tanda 40 hari yang saya kata hari pertama panjang macam setahun tu, belum lagi Dajjal. Tanda matahari boleh stok sampai setahun gitu, tanda Dajjal dah ada tu. Dia pergi ke mana pun tak tahu tu. Dah ada lah. Tak sampai Malaysia lagi ke, tapi dia dah menjelajah. Jadi mungkin betul dari sudut kita tampak Dajjal pada peringkat awal mengaku dia lelaki saleh, mengaku Nabi dan sebagainya. Sampai dia mengaku aku Tuhan, barulah dia ada kuasa boleh perintah matahari, boleh perintah pokok, boleh perintah tanah, keluar macam-macam. Itu ujian paling besar. Sebab itulah kita jangan kadang-kadang kita ni, kebanyakan orang Islam ni kagum dengan magic ni kan. Kadang itu salah satu fitnah Dajjal. Sebelum datang dia yang sebenar, dah benda tu bagi orang kagum dengan benda tersebut. Orang percaya, kagum. Sehingga bila dia datang, dia bawa magic, senang orang-orang macam ni nak ikut dia. Ini adalah sebesar-besar ujian
yang ditimpakan kepada umat Islam yang beriman. Sebab semua para nabi memberi amaran pada umat masing-masing tentang bahaya Dajjal. Semua nabi. Nabi kita Muhammad SAW sebut, semua nabi cakap tentang Dajjal, bahaya Dajjal. Jadi kita di akhir zaman juga jangan tak peduli pada cerita ni. Sebab cerita ni bukan untuk seronok dengar, tapi sebagai ilmu untuk persediaan kita nak menghadapi bahaya Dajjal ni. Kita kena tahu, kadang-kadang dakwah dia kita tak kenal, kita ingat benda betul, akhirnya tertipu. Sabda Nabi SAW, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbar minad Dajjal. Tak ada, sejak Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS sampai kiamat, tak pernah ada ujian untuk umat Islam yang paling dahsyat kecuali ujian Dajjal. Takkan ada orang beriman akan berjaya selamat daripada Dajjal. Tak ada. Semua gagal. Kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Kita nak yang tu. Kita nak supaya Allah pelihara kita. Macam mana nak dapat tu? Itu yang Nabi ajar kita. Siapkan amalan-amalan supaya kita termasuk dalam kelompok orang yang Allah jaga. Harap kuat iman kita tak jadi. Harap iman kulit bawang ni kan. Dah terumpan dengan duit, terumpan dengan tu, terumpan gagal, kita kalah. Memang datang Dajjal nanti habislah. Bayangkan kita PKP, orang kalang kabut dah, sanggup buat benda-benda yang tak betul pun. Pasal apa? Nak dapatkan sesuap makanan. Kan? Bukan makanan tak ada langsung, adalah sikit-sikit. Tapi zaman Dajjal tak ada langsung dah. Orang Islam tak boleh makan langsung, tak ada makanan. Bayangkan air tak ada, makanan tak ada. Bolehkah orang Islam hidup? Rasa macam, oi berat ni, takkan boleh hidup. Tak. Kita kata tak apa, simpan beras dah lah. Walaupun tak ada lauk kan, makan masak nasi kosong okey dah. Tak ada benda yang boleh makan. Beras kita simpan pun hancur. Semua. Tak ada benda yang boleh masuk perut makanan. Ketika tu yang bawa makanan Dajjal. Itu ujian berat sekali. Banyak orang tak sanggup, dia lah, lapar tak tahan, pergilah ambil je lah. Tak apalah, ambil dulu, lepas tu kita bertaubat balik, masuk Islam balik. Dah. Sekali kena, dia tak akan patah balik. Dia terus dengan kekufuran, na'udzubillah. Ini ujian yang paling berat. Sanggup tak kita duduk dalam rumah tak ada makanan, jiran yang ikut, contohnya dia pengikut Dajjal, sebelah hidup okey je, makan senang, mewah, hidup segalanya ada. Kita sengsara sebelah ni. Mungkin terpengaruh juga. Itu yang bahayanya iman. Kemudian Allah pelihara iman kita. Antara amalan sebelum kita teruskan ataupun kita baca lagi, amalan yang paling penting adalah amalan Kahfi, surah Kahfi, dan doa yang Nabi ajarkan minta jauh daripada Dajjal. Kita kena cari, dan buku ni pun ada doa tersebut. Mungkin tuan-tuan mudah hafal. Baca bila? Sering Nabi baca selepas tahiyat, sebelum bagi salam. Fil alamin innaka hamidum majid, sebelum assalamualaikum. Tengah tu baca doa, minta jauh daripada neraka Jahannam. Na'udzubika min azabil qabri, azab kubur, wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Minta jauh daripada fitnah hidup mati, dan minta jauh daripada kejahatan fitnah Dajjal. Nabi jarang tinggal doa ni, takkan kita tak nak baca. Kita lagi dekat dengan zaman Dajjal. Patut kita kena hafal benda ni, kena baca, jadikan amalan, cari doa tersebut. Jadi Nabi kata tak ada ujian yang paling dahsyat pada iman orang beriman kecuali Dajjal, zaman Dajjal. Dahsyat sungguh. Oleh sebab itu, kesemua Nabi mengingatkan kaumnya daripada ujian Dajjal ni. Semua beri warning bahaya tentang Dajjal. Maka memang betul, orang yang Dajjal akan muncul di zaman orang tak mau ambil tahu pun hal Dajjal ni. Kan? Ini ramai yang mengaji ni. Berapa kerat je daripada banding orang lain tak tahu. Kan? Orang tak peduli, malas dah. Ada satu tempat saya pergi kuliah, saya bawa cerita ni daripada Imam Mahdi Dajjal. Dia orang pelik, pasal apa ustaz bawa kisah Dajjal, apa kena-mengena pula. Kan? Orang yang tak faham. Jadi itulah, para Nabi pun sentiasa beri amaran pada kaum mereka tentang Dajjal. Para Nabi semua, mungkin daripada Nuh, Ibrahim, dan semua para Nabi lah, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Oleh sebab itu, kesemua Nabi mengingatkan kaumnya daripada ujian Dajjal ini. Rasulullah SAW bersabda, innahu lam takun fitnatun fil ardi mundu zara Allahu dhurriyata Adam a'zama min fitnati Dajjal. Wa inna Allah lam yab'ath nabiyan illa hadzara ummatahu ad-Dajjal.
wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah wa in yakhruj wa ana baina dhahranaikum fa ana hajijun likulli muslim wa in yakhruj min ba'di fa kullun hajijun nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Rawahu Ibn Majah. Sungguhnya tidak ada satu fitnah. Fitnah, maksud fitnah di sini bukanlah fitnah tuduh-tuduh yang kita yang Melayu kita faham ni, tapi fitnah ujian iman. Datang ujian sehingga rosak iman, mengganggu iman kita. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini sejak Dia menciptakan zuriat Nabi Adam sampai hari kiamat nanti yang lebih dahsyat. Maksud tak ada yang lebih dahsyat. Daripada Adam sampai akhir zaman tak ada ujian yang paling dahsyat melebihi ujian fitnah Dajjal. Itu yang paling dahsyat. Berapa ramai yang murtad, na'udzubillah, diuji dengan zaman Dajjal nanti. Jadi kalau mungkin ada orang tertanya apa kaitan surah Kahfi dengan Dajjal? Ada cerita Dajjal tak? Tak ada pun, kan? Selalu mungkin saya sebut, tuan-tuan mungkin ingat lagi, hujah tu ada 4 cerita yang menjadi senjata Dajjal nak merosakkan iman. Kalau orang yang baca surah Kahfi ni, insya-Allah seolah 4 senjata Dajjal ni dia boleh tangkis. Senjata Dajjal akan guna 4 benda ni. Yang pertama dia guna dari sudut ilmu. Dia nampak macam orang alim betul lah. Alim betul, tepat, kan? Dia cakap apa semua betul berlaku. Maka orang yang ada ilmu tapi tak ada iman, dia kagum dengan Dajjal, maka dia akan ikut. Dia nampak kebenaran, seolah kebenaran. Bagi dia nak itu kebenaran. Yang kedua, Dajjal akan guna senjata harta. Itu harta lah. Orang yang tak ikut dia habis jatuh miskin, apa pun tak ada, makan tak ada, apa tak ada. Yang ikut dia semua mewah, senang lenang. Harta emas, nak apa emas bergunung dia boleh bagi. Yang ketiga, pemerintahan, kuasa. Berebut kuasa, yang mengutamakan kuasa melebihkan daripada keimanan, dia akan bagi kuasa. Kau nak ikut aku, kekal kuasa kau, power kau, jawatan kau hebat. Dan yang keempat, keimanan. Tunjuk macam iman yang sebenar, sehingga orang yang daripada agama lain yang kuat iman daripada bukan Islam pun, mereka akan terpengaruh. Nampak keimanan mereka ke arah tersebut. Jadi 4 senjata Dajjal ni. Maka orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, dia nampak ini penipu belakang. Nampak macam betul ilmu, fakta dia betul, menipu. Dajjal. Semua dia boleh tangkis. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang Allah berikan kita keselamatan dan pemeliharaan, insya-Allah. Itu yang kita harap. Dan kita berhenti kat tu lah, mungkin 10.30 Ustaz. Tapi yang penting jaga amalan kita. Apa dia surah Kahfi nak buat macam mana? Dari sudut amalan, yang pertama sekali, berbagai cara. Yang pertama, cara baca setiap Jumaat 1 surah full, daripada awal surah hingga akhir, tiap-tiap minggu Jumaat. Siapa yang jaga yang ni tak pernah miss, insya-Allah dia masuk dalam list orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Yakinlah. Yang kedua, baca harian. Baca harian 10 pertama, 10 akhir surah Kahfi. Jadikan zikir amalan harian kita 10 pertama, 10 akhir, kan? Jadi 20 ayat lah. Yang ketiga, hafal 10 pertama, 10 akhir juga surah Kahfi. Hafal, bagi ingat. Yang ni tak baca hari-hari tak apa, tapi duk ingat. Bila baca dia ingat. Jadikanlah ingatan. Sehingga kata Nabi, kalaulah Dajjal datang depan tapi dia masih ingat surah yang tadi 10-10 tadi, dia tak akan terselamat daripada Dajjal. Jadi hafalan. Walaupun ada hadis mengatakan 10 pertama sahaja pun madai. Jadi kalau boleh, cubalah hafal 10-10. 10 pertama, 10 akhir daripada surah Kahfi. Dan doa itulah doa sebelum kita bagi salam dalam setiap kali sembahyang. Tak kira sembahyang sunat pun baca juga. Bukan hanya sembahyang fardu sahaja. Tahiyat terakhir sebelum bagi salam. Dalam buku ni, mana muka surat apa? 142. Boleh yang tak ada buku ambil gambar snap untuk jadikan
hafalan amalannya, insya-Allah. Sebelah je kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Boleh baca dalam semayang, di luar semayang pun boleh baca, tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Fitnah dajjal, ujian ni akan menggoncangkan keimanan seorang. 141 tanda itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadha, wa barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.